السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dibukakan hati singgah ke sini. Saya juga Allah Subhanahu wa taala izinkan berada di masjid. Biasanya kalau dengan pakaian pejabat ni, solat kat pejabat je lah. Kadang-kadang dapat berjemaah, kadang-kadang tak dapat. Yang bukan semua nikmat ni Allah Subhanahu wa taala bagi. Sebab tu siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati untuk berada di masjid, apatah lagi pada bulan yang mulia ini, kita nyatakanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara tunggu masuknya waktu salat fardu zuhur hari ini, saya faham ni waktu-waktu yang hakikatnya bukan sesuai nak bertazkirah sangat. Apatah lagi ini sebenarnya waktu qailulah sebenarnya. Tapi insya-Allah saya cuba untuk sama-sama kita lihat. Saya diberikan tajuk Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi terdahulu. Seolah-olah tajuk ni nak cuba bawa kita tengok bagaimana keadaan puasa dan juga ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para as-salafus salih, iaitu generasi yang sebelum pada kita, dan kita nak cuba tengok apa yang mungkin kita boleh ikut daripada mereka. Benar, kita takkan sama dengan mereka, tapi sekurang-kurangnya kita cubalah untuk jadi sebahagian macam mereka. Ada satu pepatah, saya lupa dia punya ungkapan, dia sebut tashabbahu illam takunu mithlahum. Kamu jadilah lebih kurang macam mereka walaupun mungkin tak serupa. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Dengan kita cuba untuk mengikuti orang-orang yang mulia ini, dia suatu kejayaan. Baik. Ramadan, Nabi SAW bermula puasa pada tahun kedua Hijrah. Walaupun ada setengah mengatakan ianya tahun yang juga berlakunya peristiwa Badar Al-Kubra. Saya lebih suka kepada pandangan yang mengatakan pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi tidak berpuasa. Sebab adanya rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat Al-Quran jelas menunjukkan bahawasanya siapa-siapa yang marid, sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka mereka boleh menggantikan pada hari yang lain. Baik, dari sudut ibadah puasa, pada saya tidak ada perbezaan di antara kadar masa Nabi puasa dengan kita puasa. Lebih kurang je. Sebab keadaan putaran matahari dan sebagainya, mungkin perbezaan pada musim-musim tertentu sahaja. Cuma soal yang kita boleh ambil dalam bab puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk kepada ibadah yang lain ialah apa yang baginda jamah dengan apa yang kita makan. Saya sebut kataan jamah dengan makan sebab lain jamah dengan makan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menyeru kita untuk berbuka dengan rutab ataupun tamarat. Ataupun Nabi kata kita teguh air. Kita insya-Allah kita buat, tapi saya rasa kita ni kebanyakannya jadikan benda tu starter je. Tak, starter je kan, ambillah rutab kan, 3 ulas air, itu bagus starter. Lepas tu macam-macam pula kita bantai. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok jenis makanan itu tidaklah menjadi suatu yang diberatkan. Sebab yang pertama kita kena tengok, ada setengah ulama menyebut ianya juga berkaitan dengan sunnah jibiliyah, means ianya sesuatu sunnah yang berkaitan dengan keadaan geografi, keadaan sosio budaya yang berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab. Saya ingat zaman saya kecil dulu tak jumpa kurma macam hari ni kan. Dulu kurma dengan asam jawa lebih kurang.
Dulu dah kan, kurma dengan asam jawa tu lebih kurang, jangan silap makan je. Silap makan terasa lain. Dia tengah-tengah hari ni kena buat joke sikit tuan-tuan. Okay. Hari ni lah baru kita akan jumpa rutab, kita jumpa tamar, medjol, dah macam ajwa dan sebagainya. Tuan-tuan, yang saya nak ambil ialah makanan yang dijamah oleh Nabi tidaklah sebanyak yang kita jamah hari ni. Isu kita hari ni, kita makan terlampau banyak. Ya, puasa tidak menjadikan kita makin kurang makan. Puasa kita hari ini berbanding dengan puasa Nabi SAW ialah puasa kita ni lagi banyak makan. Saya baru balik dari kampung, 2 hari lepas balik dari kampung kan. Saya orang Kuala Kangsar kan. Di Kuala Kangsar ni buah kabung lah. Orang Kuala panggil buah kantor. Buah kabung yang dia jadikan minuman hanya ada bulan puasa. Itu masalah dia. Bulan tak puasa kau tak buat pula. Maka berderu-derulah manusia pergi cari buah kantor. Macam kita juga hari ni kan tepung pelita. Hari lain payah nak jumpa. Bulan puasa banyak pula engkau buat. Seolah-olah kita jadikan bulan puasa ni bulan untuk makan, makan dan makan. Ya, itu belum lagi masuk ke cerita kita pergi buffet yang bayar pelbagai. Tuan-tuan, hari ini sebab tu saya rasakan kita kena perbetulkan cara kita puasa sebagaimana cara baginda Nabi SAW berpuasa. Baginda menjamah makanan sekadar untuk mendapatkan tenaga, dan jumlah tenaga itu cukup bagi baginda dan juga para sahabat mengerjakan ibadah. Ya, kalau kita ambil daripada kaedah sains, ya, beberapa ulas tamar mungkin akan membekalkan beberapa jumlah kalori yang mungkin hampir sama dengan nasi. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, mungkin tuan-tuan boleh buat. Saya sendiri sejak beberapa tahun ni saya memang buat sedemikian. Nanti kita akan bincang dalam bab tarawih. Okay? Tapi bila mana kita makan sedikit, terutamanya pada waktu berbuka, kita akan lebih ringan untuk melaksanakan ibadah sepanjang tarawih itu, berbanding kita makan banyak, makan nasi dengan pelbagai lauknya, dengan pelbagai airnya, dengan pelbagai kuihnya. Maka akhirnya kita jadi orang yang nak kata macam ular sawa pun lebih kurang kot, kan? Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini bezanya baginda dengan para sahabat ialah puasa ini benar-benar menjadikan mereka sikit makan, kita sikit-sikit makan. Ya, dah habis berbuka, moreh pula. Kena pula orang Kelantan tak maaf orang Kelantan, saya tak kata. Dia ada colek. Kan, makan colek pula malam tu. Sudah, masalah colek ni bulan lain tak jumpa. Bulan Ramadan dia colek. Mutiara Damansara pula dia berdua ajak aku, tu masalah. So sebab itu tuan-tuan saya sebut tadi. Dan baginda juga dalam keadaan tertentu ada masa berbuka dengan sesuatu yang sangat simple. Maka kita hari ni kena tengok, adakah kita masih lagi nak mempertahankan makan dengan banyak, sedangkan ialah bulan yang sepatutnya kita menyikitkan tentang soal-soal makan. Itu yang pertama. Kedua, saya nak bawa berkaitan dengan salatut tarawih. Satu ibadah yang mungkin tidak ada pada bulan-bulan yang lain, dan ianya menjadi suatu yang menjadi rebutan. Tetapi dalam masa yang sama pula, kita di Malaysia ni menjadi satu polemik. Tarawih nak buat berapa? 8 ke nak buat 20? Itu satu polemik. Dah nak buat 8-20 pun bergaduh. Kita bergaduh pula nak baca panjang mana. Ya, baru-baru ni isu kan, dia marah imam baca panjang sangat. Tuan-tuan, saya nak bawa beberapa riwayat berkaitan dengan bagaimana salatut tarawih ataupun qiyam Ramadan Nabi SAW dengan para sahabat. Disebut dalam Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menulis, dia kata apa? Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ah fi qiyam Ramadan bil laili akthar min ghairihi. Disebut bahawasanya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam Ramadan, maknanya salat tarawih, Nabi akan memperpanjangkan bacaannya melebihi malam-malam yang lain.
wa qad shalla ma'ahu Hudzaifah atau jamaah lailatan fi Ramadan. Ada riwayat menyebut satu ketika seorang sahabat Nabi Hudzaifah bin Al-Yaman, ada menyebut beberapa orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, Nabi mengerjakan qiyam Ramadan atau kita sebut tarawih ini, faqara'a bil Baqarah thumma an-Nisa thumma Ali Imran. Satu rakaat. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 283 ayat, 200 ayat, 200 ayat. Tuan-tuan, tuan ni baca semuka pun marah apa sudah. Contoh. Kan? So, tuan-tuan tengok. La yamurru bi ayatin takhwifin illa waqafa wa sa'ala. Fama shalla rak'atain hatta ja'ahu Bilal fa'adhanahu bis-salah. Tuan-tuan, sampai pada ayat-ayat yang tertentu, Nabi akan berhenti, Nabi akan minta pada Allah. Itu panjang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah riwayat menyebut ini zaman Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam pada bulan Ramadan. Fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'ataini fi rak'atin hatta yakunu ya'tabiduna 'ala al-'asa min tulil qiyam. Imam-imam yang Umar lantik ni satu rakaat 200 ayat baca. Sampai jemaah masing-masing bawa tongkat. Masing-masing bawa tongkat untuk apa? Sebab nak pastikan diri mereka ni tak jatuh, tak sebagainya. Tuan-tuan, ini keadaan salat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada satu riwayat yang lain menyebut daripada Abu Dzar Al-Ghifari, disebut anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama bihim lailata 23 ila thuluthil lail. Tuan-tuan, kita pun tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sahabat tak banyak. 3 malam pertama sahaja Nabi salat berjemaah dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat bersendirian. Tujuan Nabi buat begitu sebab baginda tak mahu ianya dianggap sebagai suatu kewajipan. Hatta hari ni pun ada seorang orang dia datang sembahyang tarawih, Isyak tak datang. Ada kan perangai macam tu? Isyak tak nampak, tarawih muncul, subuh lagi tak nampak. Datuk Murusi 2 minggu lepas kot waktu saya Tazkirah Jumaat akan sebut pasal ni. Tuan-tuan, Nabi buat demikian sebab tak nak jemaah merasakan ianya wajib sedangkan ianya sunat. Cuma pada malam ke-23 Nabi keluar salat dengan para sahabat. Malam 23 disebut Nabi salat dengan para sahabat sepertiga malam. So bayangkan daripada maghrib sampai subuh kita bahagi 3, itulah masanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabat. Malam ke-24 baginda tak keluar. Mana means baginda salat bersendirian, sahabat-sahabat pun pakat buat salat masing-masing. Malam ke-25 Nabi sallallahu alaihi wasallam imamkan salat sepanjang separuh malam. Separuh malam. Kita tarawih 8 je, betul separuh malam queue bistro kan. Bukan yang datang lah yang lain malam. Datang ni bagus insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan separuh malam. Kalau malam itu 12 jam kita bahagikan, makna 6 jam solat sahaja. Saya lah peribadi saya rasa solat paling lama kot 2 jam kot tarawih. Kan pukul 11 lah habis, pukul setengah 11. Kalau Masjid Negara 1 juzuk lebih tu dia solat 10.50 habis. Masjid Negara lah, masjid wilayah pun lebih kurang macam tu lah. Okey tuan-tuan, hak tu kot paling lama kot. Ataupun rasa ketor habis dah lutut-lutut. Padahal muda lagi. Tuan-tuan, seterusnya malam yang ke-26 Nabi sallallahu alaihi wasallam tak solat dengan para sahabat. Satu yang menarik sebenarnya yang bagi ditunjukkan, sebagaimana saya pernah sebut pada Tazkirah Ramadan dan Tazkirah Jumaat yang lepas, kita ni datang masjid untuk tarawih ni untuk siapa? Adakah kita sanggup beribadat walaupun mungkin kita terpaksa buat seorang-seorang? Saya sebut awal lagi tu, kadang-kadang orang macam saya lah, malam-malam ada event, sebagai contoh buka puasa dengan pengurusan tertinggi, kadang-kadang mungkin masa tu lajak, mungkin balik program dah pukul 10 malam. Berapa ramai yang benar-benar nak buat tarawih seorang-seorang? Adakah kita sanggup buat tarawih seorang-seorang ataupun pakat buat isyak tidur?
Kalau kita pakai buat isyak tidur, maknanya kita datang tarawih ni kena ada tanda soal. Untuk apa dan untuk siapa? Sebab kenapa tak nak buat dalam keadaan kita seorang pun? Sedangkan ia juga ibadah yang diterima Allah. Cuma mungkinlah fadilatnya sedikit berbeza dengan buat secara berjemaah, tapi dia tetap suatu ibadah yang dituntut buat. Dan bahkan bagi Nabi SAW pernah juga buat secara bersendirian. Dan pada malam yang ke-27, malam yang ke-27 disebut baginda salat bersama-sama dengan para sahabat, sehingga kami menyangkakan kami tak sempat bersahur pagi-pagi itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak bawa riwayat berkaitan dengan apa yang para salafus salih laksanakan. Sebagaimana yang saya pernah sebut tadi, Umar Al-Khattab, bila mana dia minta Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk pimpin salat sebanyak 21 rakaat, mereka baca sebanyak 200 ayat dan selesai sehingga hampir menjelang fajar. Itu salat mereka. Allahu Akbar. Ada juga riwayat pada Yazid bin Khusaifah daripada Sa'id bin Yazid, kata dia, mereka sahabat tarawih di zaman Umar Al-Khattab pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dia menambah lagi, mereka baca 200 ayat dan mereka menopang di atas tongkat mereka di zaman Uthman bin Affan kerana lamanya berdiri. Kita ni cari hak laju sekali, kan? Tuan-tuan, tak salah nanti kita akan bincang hujung sikit bagaimana nak pilih yang terbaik. Baik. Sa'id bin Yazid juga menyebut, kami selesai daripada sembahyang di zaman Umar Al-Khattab di mana hampir subuh. Salat tarawih di zaman Umar adalah sebanyak 23 rakaat. Panjangnya salat yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Ada riwayat yang lain, Waqi' meriwayatkan kepada kami daripada Malik bin Anas, daripada Yahya bin Sa'id, bahawa Umar Khattab memerintahkan seseorang supaya mengimamkan orang ramai sebanyak 20 rakaat. Ini yang dilaksanakan. Dan 20 rakaat mereka ini, tuan-tuan, jangan ditanyalah bagaimana keadaan panjangnya. Dan tuan-tuan, ada juga disebut, apa yang aku dapati, ramai sahabat dan tabi'in melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadan dalam kunut. Qari membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. 8 rakaat tu habis suratul Baqarah. Kita inna a'tayna keluar. Tuan-tuan, hari ini saya nak bawa sikit je tentang apa yang sahabat-sahabat buat. Hari ini kita mempertahankan biar sikit tapi ikhlas, Ustaz. Betul tak? Kita hari ni lah, kita dengan slogan biar sikit tapi ikhlas. Tuan-tuan, kenapa tak nak ambil biar banyak dan ikhlas? Betul, Nabi SAW sebut dalam hadis, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwam, berterusan, wa in qalla, walau sikit. Orang faham sikit. Tak, Nabi kata amal sikit berterusan Allah taala suka. Apatah lagi kalau amal banyak. Makan dah banyak, baju raya nak pasang-pasang, ibadah nak sikit, puas raya sebulan lebih. Tuan-tuan, sebab itu perbezaan kita dengan para sahabat sangat-sangat jauh berbeza. Betul, mungkin komitmen kita akan mengatakan beralasan komitmen kerja, pelbagai lagi. Tuan-tuan, we make the decision. The choice is in our hand. Tuan-tuan, sebab tu ulama' menyebut tidur pada bulan Ramadan ini juga dianggap ibadah. Bukan tidur saja-saja. Ni tidur yang memang orang tu tahan mata mengantuk sungguh. Sebab malam ibadah, siangnya masih bekerja macam biasa. Kita dak malam ibadah sikit, melepak panjang. Siang tidur lagi panjang pada orang yang ibadah malam. Itu masalah kita. Kalau mereka, tuan-tuan, kalau kita buka kitab i'tikaf, kalau ada masa, kalau ada ustaz-ustaz yang akan sebut bab i'tikaf, tuan-tuan akan jumpa riwayat yang disebut Nabi ishtadda mi'zarah.
Nabi memperkemaskan dan mengetatkan ikatan kainnya. Dia satu metafora. Apa dia? Baginda takkan pedulikan perkara-perkara yang lain. Sampai ke peringkat baginda Nabi akan duduk dalam masjid tanpa keluar. Ada riwayat menyebut ke mana Nabi nak basahkan kepala, Nabi akan hanya hulurkan kepala kepada isterinya Aisyah untuk Aisyah basuh rambut Nabi, sikatkan kembali Nabi, kemudian Nabi masuk semula, agar masukkan kembali kepala ke masjid. Sahabat-sahabat memasang khemah dalam Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk beribadah sepanjang Ramadan yang ada. Baik, kita hari ini kita akan kata saya ada kerja yang kena buat, cari rezeki untuk anak isteri. Kami bukan K-pop, Ustaz. Tahu K-pop? Kumpulan pengajian orang pencen. Kan ni tuan-tuan ni ramai K-pop ni kan, kumpulan pengajian orang pencen, bukan K-pop artis tu. Kan K-pop. Tak apalah orang pencen, tak perlu Ustaz. Kami ni pagi nak hantar anak sekolah lah, anak gitu gini, malam gini. Saya sebut tadi, kita ada kuasa yang namanya niat. Tuan-tuan, kenapa bulan puasa boleh tahan tak makan? Sebab niat awal-awal kan. Cuma bulan tak puasa, pukul 9 lapar lah kan, berkeroncong dah perut nak cari sesuatu. Kenapa? Sebab awal-awal ada niat. Kalau awal lagi kita niat untuk beribadah kerana Allah Ta'ala, maka kekuatan itu akan datang. The power of will, semua orang menyebutkan. Dan saya sebut tadi, kenapa nak mempertahankan biar sikit tapi ikhlas, sedangkan para sahabat merebut banyak dan ikhlas. Kalau mereka sanggup, kita akan jumpa riwayat, ada sesuatu ikat diri mereka dengan tiang masjid. Mereka akan ambil hujung-hujung kain macam ridak tu, mereka akan ikat diri mereka di tiang-tiang untuk pastikan mereka tak tumbang salat. Tuan-tuan, kita mungkin pakai hari ni susun semua kursi siap-siap. Sebab tak boleh nak berdiri, kita pakai duduk lah ke kan. Tak ada salah sebab solat sunat. Kita bagaimana? Sebab tu banyak riwayat menyebut tentang bagaimana ibadah mereka. Al-Imam Syafi'i khatam Qurannya bagaimana sehari. Tentu kita akan kata mereka salafus salih, Ustaz. Kami ni jenis kemudian. Tuan-tuan mungkin dengar nama Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya tengok ada satu jadual kehidupan Maulana Zakaria pada bulan Ramadan. Dia punya timetable Ramadan. Sepatutnya kita kena timetable Ramadan, kena ada fix nak buat apa. Menarik, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi bila mana dia buka puasa, dia akan buka dengan beberapa biji tamar saja. Dia minum chai. Chai ni tuan-tuan kena ajak saya sekali lah. Kan dia chai ni ala-ala macam teh tarik lah. Kalau tuan pergi ke Kapitan tu, tuan-tuan minta teh masalah tu chai lah lebih kurang kan. Dia akan solat maghrib. Ada masa kalau ada makanan sikit dia akan jamak. Kalau tak, tuan-tuan dia akan solat awabin 12 rakaat dengan 3 juzuk Al-Quran. Saya baca tu tuan-tuan, saya rasa ya Allah, Tuhanku kerdilnya aku ni antara maghrib dan isyak duduk bersandar je, pegang perut kenyang. Duduk makan sedap kan, akhirnya bersandar tunggu azan isyak. Dia lah isyak kamu pergi. Dia boleh habiskan 3 juzuk untuk solat awabin. Kemudian akan tunaikan isyak, akan bertarawih, habis tarawih dia akan bertadarus pula. Kemudian ada benda dia jamah sikit. Lepas tu saya sebut tadi tuan-tuan, ini pengalaman peribadi saya lah. Kalau elak nasi waktu berbuka, insya-Allah boleh tahan sampai pukul 10, pukul 11 beribadat. Lepas tu nak makan berat sikit, tak ada masalah. Sebab kita dah guna banyak tenaga. Sebab apa? Sebab kalau kita makan dengan kurma saja, sebenarnya tenaga yang kurma bekalkan pada kita itu mencukupi untuk kita melakukan ibadah. Cuma kita ni ada sikap makan nak kenyang. Kita makan nak puas. Selagi tak puas, selagi tak sedawa 3 kali, selagi itu tak berhenti. Padahal perut bagi signal lah, cukup-cukup lah kan.
nak tumpah keyup, dia kata kan. Sedangkan apa yang kita dapati daripada tamar dengan kalorinya dan sebagainya, ia mencukupi untuk melaksanakan ibadah. Ya, bila pengalaman pribadi saya buat begitu, dan saya punya sahur pun saya tukar. Saya hanya minum susu, makan sikit telur separuh masak 2 biji, kemudian makan tamar sebiji. Itu yang saya buat sepanjang sebulan Ramadan. Boleh tahan. Pergi tadi saya turun ke satu sekolah, ada pemantauan ni datang sini, balik jabat pula. Tuan-tuan, letih. Dia sedikit letih sebab keadaan kita hari ni panas, tak minum. Tapi kalau tuan-tuan berbuka juga dengan ringkas, kita akan dapat beribadah dengan lebih ringan. Ya, tuan-tuan, hari ni kita ada pilihan, bukan tak ada pilihan. Saya sukalah mencadangkan, agar masjid-masjid di Malaysia ni kita buat sistem. Mungkin masjid-masjid utama, masjid negara, masjid wilayah, kita buat 1 juzuk lebih satu malam. So rasa-rasa nak pergi merasa, pergi sana. Kan, masjid-masjid yang mungkin peringkat daerah ni, mungkinlah kita buat kurang sikit pada 1 juzuk. Mungkin berapa? 20. Untuk surau-surau kita kata buatlah 8. Kenapa? Sebab manusia akan beralasan sampai bila-bila. Manusia akan cari alasan. Buat ini pun mereka akan beralasan, buat ini pun mereka akan beralasan. Sebab tu saya lebih suka kalau kita wujudkan sistem yang sedemikian. Nak cari pahala lebih, tuan-tuan pergi masjid yang buat 20. Kan, dengan 1 juzuk lebih, tanpa selawat dan sebagainya. Memang rasa-rasa bangun. Lepas tu saya kata, kalau kita pergi ke Makkah beribadah puasa kat sana, kenapa kita boleh buat? Berbuka kita ringkas je. Apa yang dia bagi? Tamar, bagi yogurt sikit, kan? Tapi boleh pula kau ibadat. Kenapa kat Malaysia tak boleh? Sebab tu saya kata, dia soal dia di sini dan juga di sini. Dan di Mekah kita ada suatu sikap nak mengejar ibadah sebanyak-banyaknya. Maka itu jugalah yang kita perlu buat di sini. Sebab kita dah memang kat sini, nak pergi sana memang tak boleh. Kenapa tak nak rebut peluang yang ada di sini? Kalau ada peluang, saya sendiri kadang-kadang secara peribadi ada masa saya akan solat di tempat yang buat 23 dengan 1 juzuk. Kalau contoh malam tu saya tak ada urusan, atau pagi tak ada benda yang kena hantar, cuma ni musim-musim parlimen bersidang ni saya busy sikit lah. Tapi pegawai-pegawai ni kena standby jawapan menteri kan. So kadang-kadang terpaksa juga cari tempat yang buat 8. Kadang-kadang saya lari surau sebelah SMK Taman Tun kan, dia buat 8 je. So balik tu standby lah kan, nak buat paperwork dan sebagainya. Hari yang saya lapang, saya akan pergi ke tempat yang buat 23. Kenapa? Sebab kita yang akan tentukan ibadah kita. Kita yang akan bawa pahala ibadah kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita masih mempertahankan biar sikit tapi ikhlas, apa nilai kita dengan ibadah yang Nabi SAW buat dan juga para salafus salih buat? Kita ni amal salih pun tak banyak. Ibadat apatah lagi. Saya cuba bezakan ibadah dengan amal soleh. Ada dua mungkin ada sedikit perbezaan. Sebab ibadah ni form dia tak boleh berubah. Kan, baca Quran, solat, puasa, sedekah. Amal soleh kita pun tak banyak mana. Kalau amal soleh kita banyak, tak apa. Ni amal soleh pun tak banyak mana. Luar Ramadan pun muka ketat, dalam Ramadan lagi ketat muka. Luar Ramadan duk langgar traffic light, dalam Ramadan lagi langgar traffic light sebab nak balik cepat. Luar Ramadan parking, Ramadan lagi teguk. Sebab tu kadang-kadang saya lah jarang datang awal-awal ni, main kat rumah. Isyak datang, isyak sembahyang mana-mana, tarawih kat rumah. 10 malam tak akhir baru saya pergi masjid. Senang hati sebab tak confirm tak ada orang, aku je. Kan? Tak serabut nak parking. Kalau tak serabut, tuan-tuan, nampak tak nilaian kita? Sebab tu kalau kita bandingkan kita dengan mereka, sebab tu sangat-sangat jauh. Sebab tu Nabi SAW menyebut khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kurun terbaik, generasi terbaik, generasi para sahabat. Tuan-tuan, mereka akan tanya Nabi, ayu amali afdal.
amal mana yang paling banyak afdalnya, amal mana yang paling banyak pahalanya, amal apa yang kami kena kejar. Kita cari shortcut dan segera. Betul tak? Tak tengoklah. Sekarang ni ada masjid review sekarang. Ni main tu. Bukan food review dah, masjid review Ramadan ni. Dia bagi rating kat masjid. Masjid ni aircon 8/10, makan 9/10, tarawih 11/10. Sebab dia kata 9 suku selesai. Oh, macam tu pula. Ya? Tuan-tuan, sepatutnya Allah Ta'ala yang bagi review kat kita kan. Terbalik kan ni. Ini nilai-nilai yang kita kena tengok balik. Walaupun tajuk hari ini nak cerita tentang ibadah mereka dahulu, saya suka nak bawa bagaimana keadaan kita nak buat hari ini. Maka nak tak nak ada benda-benda yang kadang-kadang kita terpaksa korbankan. Ya, saya orang bekerja masuk pejabat. Ya, tuan-tuan mungkin jarang jumpa tengok saya pakai baju macam ni kan. So hari ni jumpalah. Ya, subuh-subuh dia datang tapi duduk belakang-belakang sebab segan orang tengok. Kan, esok orang pakai baju korporat lain macam. Ustaz Syahir ni pakai baju korporat kan. So kena duduk belakang subuh-subuh duduk belakang kali habis dalam lelaki siap-siap. Segan kan tuan-tuan mesti tengok saya pakai jubah kan. Hari ni terselah pakai baju apa dah. Contoh. Ya. Kena korban lah. Apa kena korban? Masa kita kena korban. Ya, ibu-ibu kat belakang kalau ada lah. Okay, mungkin dulu kita kata nak masak. Sekarang apa yang tak ada? Makanan siap bermasak ada. Ya, bazar Taman Tun ni dengan kita lah. Kan, cuma kita orang Taman Tun ni tak pergi bazar Taman Tun ni kan. Orang luar pergi. Kita orang Taman Tun singgah pun menyampah tu. Kan, cari parking tak jumpa. Ya, masjid surau mana yang tak buat berbuka? Masa kita sebenarnya banyak kita cut. Ya, cuma datang buka puasa kat masjid, jangan lupa bagi kat tabung masjid pula. Mentang-mentang makan free kan, tutup dapur sebulan, jangan tak bagi langsung kat masjid, bagilah sikit. Jadi tuan-tuan buat macam makan free sungguh sebulan. Oh, tak ci ya. Nak kuat tu saya kata ada benda yang kita kena cut. Ya, masa. So kena cut masa. Ya, tuan-tuan, hari ni subuh kita lewat 6.14, 6.13. Ya, kalaulah kita bangun setiap hari pukul 5, dan saya yakin mak ayah ramai yang bangun pukul 5 siap pagi, nak siap anak sekolah dan sebagainya. Tuan-tuan, ada banyak masa sebenarnya di hujung tu untuk buat salat sekurang-kurangnya tahajud 2 rakaat. Paling kurang tahajud 2 rakaat sebelum kita datang ke masjid ni untuk tunaikan salat fardu subuh berjemaah. Tak ada isu. Nak dengan tak nak je. Dalam kereta kita mungkin ada channel pilihan, ada playlist pilihan. Kenapa tak nak pasang benda-benda yang boleh dengar dapat pahala? Kan? Tuan-tuan, masjid surau mana yang tak buat program? Kenapa tak datang singgah? Ya? Masjid kita ni sampai Qiyamul Lail pun buat program dengan harapan sebab kat rumah tak buat dah. Ya? Buat program, sediakan sahur. Apa lagi yang kita nak? Hakikatnya. Sebab itu jangan jadikan apa sahaja ini sebagai alasan untuk tak nak beribadah. Rugi nanti kita keluar pada Ramadan, Allah Ta'ala tak ampunkan. Rugi Ramadan kita, Nabi sebutkan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Apa ramai orang yang berpuasa tapi puasa tak dapat apa-apa melainkan lapar dan juga dahaga semata-mata. Dan seperti kat sini insya-Allah, moga-moga ada ruang untuk kita berfikir apa yang patut kita buat. Kita ada lagi masa 22 hari lebih kurang. Apa yang patut kita laksanakan pada baki-baki Ramadan yang bakal menjelang tiba. Rugi kalau baki nanti kita tak penuhkan dengan apa-apa yang baik. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan kafaratul majlis dan sunnah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.